Agong murka, Muhyiddin batalkan ordinan darurat. Laungan Muhyiddin derhaka, gemparkan Dewan. Derhaka pada Agong, Muhyiddin terpaksa berundur. UMNO didesak tarik sokongan segera terhadap Muhyiddin. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah duka cita dengan pengumuman pembatalan ordinan darurat di Parlimen. Perkara itu dimaklumkan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin pada kenyataan hari ini. Sehubungan dengan itu, Seri Paduka Baginda menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan yang telah dibuat pada 26 Julai 2021 lalu bahawa kerajaan telah membatalkan semua ordinan darurat yang telah dimasyurkan oleh Baginda sepanjang tempoh darurat. Walhal belum lagi diperkenankan Baginda, katanya. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan rasa amat duka cita kerana apa yang telah diperkenankan dan dipersetujui terdahulu dengan Taqiyuddin Hassan selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, dan Idrus Harun, Peguam Negara, semasa majlis menghadap secara maya pada 24 Julai 2021 bahawa cadangan pembatalan semua ordinan darurat dibentang dan dibahaskan di Parlimen bagi tujuan dirungkaikan telah tidak dilaksanakan. Seri Paduka Baginda menegaskan kenyataan Menteri di Parlimen pada 26 Julai 2021 adalah tidak tepat dan telah mengelirukan ahli-ahli Dewan Rakyat. Seri Paduka Baginda turut menegaskan bahawa permohonan pembatalan secara ordinan darurat berkuat kuasa pada 21 Julai 2021 yang telah dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pembentangan di Parlimen dan kenyataan yang bercanggah serta mengelirukan di Parlimen bukan sahaja gagal menghormati prinsip kedaulatan undang-undang yang terkandung dalam rukun negara, malah telah membelakangi fungsi dan kuasa Seri Paduka Baginda selaku Ketua Utama Negara seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan, kata kenyataan itu. Menurut kenyataan Istana Negara itu, Seri Paduka Baginda sedia maklum mengenai keperluan Agong bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri seperti terkandung dalam Perkara 40/1 Perlembagaan Persekutuan. Namun Seri Paduka Baginda menzahirkan pandangan bahawa Baginda selaku Ketua Utama Negara mempunyai kewajipan untuk menyampaikan nasihat dan teguran jika berlaku sebarang tindakan yang tidak berperlembagaan oleh mana-mana pihak, khususnya mereka yang melaksanakan fungsi dan kuasa keduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, kata Ahmad Fadil. Untuk rekod, tempoh darurat yang bermula pada 11 Januari lalu akan berakhir pada Ahad 1 Ogos. Ramai pihak sebelum ini berpendapat pembatalan tersebut dibuat secara tidak berperlembagaan. Pengumuman Taqiyuddin pada 26 Julai lalu bahawa ordinan darurat telah dibatalkan mengejutkan Dewan Rakyat. Taqiyuddin juga berkata, lantaran itu isu pembatalan peraturan-peraturan ordinan darurat tidak lagi relevan. Dewan Rakyat menyaksikan gemas suara ahli parlimen yang menjerit, kata derhaka selepas kenyataan Istana Negara memaklumkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah bertitah amat duka cita dengan pembatalan ordinan darurat. Pada awalnya, para ahli parlimen sedang mengajukan soalan mengenai dasar kerajaan menangani wabak penyakit berbahaya sebelum tiba-tiba ramai yang tunduk melihat peranti elektronik dan telefon bimbit masing-masing. Ketika itu, kenyataan tegas Istana Negara bahawa Menteri di Jabatan Perdana Menteri Taqiyuddin Hassan telah mengelirukan ahli-ahli Dewan Rakyat sudah menular di media sosial. Agong dalam kenyataan Istana Negara itu juga menyatakan kekecewaan Baginda terhadap kerajaan kerana telah menolak titahnya untuk membenarkan Parlimen membahaskan peraturan ordinan darurat yang merupakan proses sewajarnya untuk pembatalan undang-undang itu. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim, Port Dickson PKR, kemudian secara rasmi memaklumkan kepada Dewan Rakyat mengenai kenyataan Istana Negara itu dengan pujian dari bangku pembangkang. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Rashid Hasnon yang mempengerusikan sidang itu nampaknya tidak menyedari titah Agong itu ketika Anwar mula membaca keseluruhan kenyataan. Ketika dia membaca kenyataan itu, beberapa ahli parlimen menjerit, derhaka, derhaka. Beberapa ahli parlimen yang menuntut agar Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun kembali ke Dewan Rakyat dan mengambil alih tempat dari Rashid. Azhar, seorang peguam terlatih, telah lama membela keputusan kerajaan untuk tidak membahaskan ordinan darurat pagi ini. Dia telah memetik Perlembagaan Persekutuan untuk membenarkan keputusan kerajaan itu. Kenyataan Istana Negara yang menegur kerajaan beberapa jam kemudian menjadikan keputusan itu dipertikaikan. Ahli-ahli parlimen kerajaan terdiam sepanjang perkembangan perbincangan mengenai kenyataan Agong di Dewan Rakyat ini. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak ada ketika itu. Namun beberapa ahli parlimen menyasarkan timbalan Perdana Menteri Ismail Sabri.
Ismail antara pemimpin utama yang berusaha menyekat usaha Ahmad Zahid Habidi, bagan Datuk Barisan Nasional yang juga Presiden UMNO daripada mencuba mengeluarkan UMNO daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Isnin lalu, Menteri Undang-Undang Taqiyuddin Hassan mendakwa kerajaan telah membatalkan ordinan darurat tanpa perlu kelulusan undian Parlimen maupun perkenan yang di-Pertuan Agong. Dua peguam berkata Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Kabinet perlu meletak jawatan kerana mengelirukan Parlimen serta membatalkan ordinan darurat tanpa perkenan yang di-Pertuan Agong. Peguam Perlembagaan Dominic Putucherry berkata mengelirukan Parlimen adalah perkara serius dan kerajaan turut menipu Agong. Katanya kesalahan ini tidak boleh dikaitkan dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Taqiyuddin Hassan semata-mata kerana pembatalan itu dibuat atas nama kerajaan. Oleh itu, ia adalah tanggungjawab bersama. Ini bermakna Perdana Menteri dan seluruh Kabinet terbabit. Isu darurat sangat penting. Ia salah satu peruntukan paling luar biasa dalam perlembagaan dan perlu dilaksanakan dengan penuh bertanggungjawab. Jika kerajaan gagal melakukannya, maka mereka bertindak secara tidak jujur dan perlu meletak jawatan, katanya kepada portal FMT. Putucherry yang menyifatkan Muhyiddin sekadar Perdana Menteri de facto berkata, jika beliau gagal bertindak secara terhormat dan meletak jawatan, Agong boleh menarik balik pelantikannya. Sementara itu, Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah berkata, tindakan kerajaan sama sekali tidak menghormati Agong, Perlembagaan Persekutuan, Parlimen dan rakyat. Katanya, tindakan itu sama dengan penyalahgunaan kuasa kerana ia mengelirukan Dewan Rakyat dan rakyat. Persoalan mengenai majoriti kerajaan menjadi isu sampingan. Kini Parlimen bersidang dengan mengabaikan Perlembagaan dan Agong sepenuhnya. Tiada pilihan lain kecuali untuk Perdana Menteri dan kerajaan berundur. Ini satu-satunya keputusan betul, katanya kepada portal FMT. Terdahulu, Istana Negara berkata Putrajaya tidak mendapat perkenan Agong untuk membatalkan ordinan darurat apabila Taqiyuddin mengumumkan pembatalan itu Isnin lalu. Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah berkata kenyataan Taqiyuddin di Parlimen Isnin lalu tidak tepat dan mengelirukan ahli Dewan Rakyat. Pemuda UMNO Malaysia berkata Kerajaan Perikatan Nasional jelas melakukan penderhakaan ke atas yang di-Pertuan Agong kerana gagal menguruskan pembatalan darurat dan ordinan berkaitannya. Ketua pergerakan itu, Ashraf Wajdi Dusuki berkata, cara Perikatan Nasional mengendalikan hal berkenaan jelas membelakangkan Agong selaku Ketua Negara. Menurutnya, pembatalan ordinan-ordinan darurat seperti diumumkan Menteri Undang-Undang Taqiyuddin Hassan di Dewan Rakyat pada 26 Julai lalu amat mengelirukan kerana belum mendapat perkenan Agong. Bagi pemuda UMNO, tindakan kerajaan ini jelas merupakan penderhakaan kerana membelakangkan Tita Agong selaku Ketua Negara, katanya dalam kenyataan. Ia dibuat sejurus selepas Istana Negara mengeluarkan kenyataan menzahirkan rasa amat duka cita Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah berhubung cara kerajaan membatalkan ordinan darurat. Istana Negara juga berpendapat Menteri terbabit mengelirukan ahli-ahli Dewan Rakyat. Menurut kenyataan itu lagi, Agong turut berasa amat duka cita apabila ordinan berkenaan tidak dibentang dan dibahaskan seperti dititahkan baginda kepada Taqiyuddin dan Peguam Negara Idrus Harun pada 24 Julai lalu tidak dilaksanakan. Kata Ashraf Wajdi, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin wajar melepaskan segera jawatannya kerana jelas melanggar sumpah jawatan untuk sentiasa taat kepada Agong dan mempertahankan perlembagaan. Pemuda UMNO juga mendesak supaya ahli-ahli Parlimen UMNO menzahirkan keputusan Majlis Tertinggi pada 7 Julai lalu untuk menarik sokongan terhadap Muhyiddin, katanya. Sementara itu, Presiden Parti Bumiputra Perkasa Malaysia, Putra Ibrahim Ali, apa yang dilakukan Perikatan Nasional sekarang adalah peristiwa hitam yang tidak pernah terjadi dalam sejarah negara. Kata Ibrahim, Kerajaan Perikatan Nasional sudah memperlecehkan Agong selaku Ketua Negara dan ingkar terhadap keluhuran undang-undang. Turut mendesak Muhyiddin dan seluruh anggota Kabinet meletakkan jawatan. Bekas Ahli Parlimen Pasir Mas itu juga berharap Idrus menentukan sikap dan peranannya atau berundur secara terhormat. Putra berdoa dan berharap Agong bersama Majlis Raja-Raja Melayu akan bertindak sewajarnya untuk mengembalikan institusi dan pemerintahan negara yang beradab, efisien, bersih dan berintegriti, katanya.